Kami mengucap syukur kepadamu. 我们在天上的父，我们献上我们的感谢。 Natal mengingatkan kami 圣诞节再次提醒我们， kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. 你的爱在我们身上何等的浩大。 Natal mengingatkan kami akan Kalvari, akan salib itu. 圣诞节再次提醒我们，因为你在十字架上付出的代价。 Pengorbanan Tuhan Yesus yang menyediakan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. 你的牺牲再次帮助拯救我们这些蒙你救赎的人。 Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. 主，谢谢你，因为你的爱 Dan。di masa raya Natal ini, 在这个庆祝圣诞节期间， kami datang beribadah kepada Tuhan. 我们来到你面前敬拜侍奉你。 Berbicaralah kepada kami melewat kebenaran firman yang kami akan baca dan renungkan bersama. 借着我们所读的经文，求你再次向我们说话。 Hati kami tersedia dan terbuka bagi sapaan Tuhan. 我们的心预备好你的指示。 Dan Tuhan menolong dan mengurapi dua hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 恳求你使用两位不能讲的、不能翻的， Sehingga dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kebenaran firman-Mu disampaikan dengan jelas dan Tuhan menolong jemaat-Mu untuk mengerti dan melakukannya. 借着你的帮助，我们清楚明白来帮助我们。 Terima kasih Bapa di surga. 主，谢谢你， Ini doa kami 这是我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 是奉靠主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 大家平安， Senang sekali beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara. 非常欢喜跟大家一起聚会。 Dan sekaligus mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara. 再次，我在这里向大家恭祝圣诞喜乐。 Karena tadi saya mendapat kabar dari Pak Emil, Pendeta Emil, bahwa kemarin baru perayaan Natal. 因为从 Emil 牧师再次告诉我，昨天我们庆祝圣诞。 Biarlah sukacita Natal sungguh kita alami bersama. 但愿圣诞的喜乐，我们每个人可以经历到。 Hari ini kita akan berbicara, merenungkan satu tema, yaitu beritakanlah sukacita Natal dengan dasar Lukas 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. 今天我们讲的是传扬圣诞节的喜乐，是从路加福音 Pasal 2路加福音第2章， ayat 16 sampai 20. 从第16节到第20节。路加福音第2章16到20。 Saya akan bacakan untuk kita bersama. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita akan mendengarkan dalam bahasa Mandarin. 他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又在那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把那天使论着孩子的话传开了。凡听见的就诧异，牧羊的人对他们所说的话，玛利亚却把这一切事存在心里，反复思想。牧羊的人回去，因听见所看见的事，这一切事正如天使向他们所说的，就归荣耀与上帝，赞美他。 Maka ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 牧羊的人回去，因所听见、所看见的事，正如天使向他们所说的，
就归荣耀与上帝，赞美他。 Hari ini kita akan ada 3 poin yang kita akan renungkan dalam beritakanlah sukacita Natal. 今天我们思想3方面关于圣诞节的喜乐。 Yaitu yang pertama, sadari apa atau siapa itu sukacita Natal. 我们要醒悟到底什么叫做圣诞的喜乐。 Yang kedua, alami akan sukacita Natal itu. 第二就是经历圣诞节的喜乐。 Dan yang ketiga, beritakan sukacita Natal itu. 第三就是去传扬圣诞节的喜乐。 Kita seringkali di dalam masa raya Natal begitu memasuki akhir bulan November ataupun masa awal Desember, hati kita sudah berubah, suasana hati kita berubah. 当我们进入到这个11月底到进入12月份，我们的心已经有所改变， Suasana gereja berubah, atmosfernya berubah. 教会的气氛改变，一切环境都改变， Demikian juga mal-mal pun berubah. 并且在那些超市也我们看见许多的改变。 Lagu-lagu Natal dibunyikan. 圣诞的诗歌在那里传播， Tanpa sadar kita merasa, oh iya ya sudah mau Natal. 无形当中我们醒悟到圣诞节来临了。 Dan juga suasana hati kita berubah menjadi lebih ceria, ada sukacita. 我们的心情也改变了，有欢喜快乐的心。 Tapi menjadi pertanyaan, sebetulnya sukacita Natal itu yang sebenarnya pada apa? 其实要问的，到底圣诞的喜乐是什么？ Apakah karena dekorasinya? 是否因为它的装饰？ Apakah karena musiknya? 是否因为它的音乐？ Atau karena apa? 或者为了什么？ Ataukah karena akhir tahun? 或者因为年底了 Mau liburan? 要放假？ Atau karena apa? 或者为了什么事？ Kita tahu bersama 我们都知道， bahwa bukan itu semua sebetulnya sumber daripada sukacita Natal. 这不是这一切这个圣诞节喜乐的源头。 Lukas 2 ayat 9 sampai 12路加第2章第9到12节 akan membantu kita untuk memahami apa atau siapa itu sukacita Natal. 然后告诉我们什么叫做圣诞的喜乐。 Kita baca bergantian, saya baca yang putih, Bapak Ibu Saudara baca bagian yang kuning. 我们轮流来读。 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Silakan Bapak Ibu. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。” Jelas di sana dikatakan bahwa sukacita Natal itu, malaikat berkata, aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. 在那里，天使说：“我报给你们大喜的信息。” Dan apa berita yang membuat sukacita besar itu? 那么，什么是大喜的信息呢？ Yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 就是进了在大卫的城里面，为我们生了一个婴孩。 Jelas sukacita Natal itu bukan pada musik, bukan pada dekorasi, bukan pada drama, ataupun pada konser, ataupun pada hadiah-hadiah yang kado-kado semua itu. 当然，这些喜乐不是因为你的礼物，因为你的音乐，因为你各样的气氛， Itu semua oke. 这一切是的， Itu merepresentasikan pada yang paling utama itu. 这一切都在反映出那最重要的部分， Yaitu Tuhan Yesus Kristus. 那就是耶稣基督。 Malaikat jelas ngomongnya. 天使很清楚的在讲， Berita sukacita besar itu Yesus Kristus telah lahir. 大喜的信息就是耶稣基督已降生。 Dan Yesus Kristus itu adalah sukacita besar yang sejati daripada Natal itu. 耶稣就是那真正的喜乐。
menjadi saya bolak-balik ditanya, 我要重复的问： kalau begitu apa nggak boleh didekor? 如果这样子，难道不可以去装饰吗？ Nggak boleh ada hadiah? 难道不可以有礼物吗？ Tentu itu tidak masalah. 当然没有问题， Karena itu menggambarkan sukacita yang sejati itu. 因为那在反映出那真正的喜乐。 Tetapi kalau di dalam Natal kita hanya bertemu pada kado, bertemu pada dekor, bertemu pada drama dan tidak bertemu kepada Yesus Kristus, maka itu menjadi masalah. 但是如果在圣诞节期间，你只单单遇到的是礼物、装饰，还有各种各样的，那你就成问题。 Berarti kita mendapatkan yang kurang penting dan kehilangan yang terpenting. 那么我们就是得到了不重要的，舍弃了重要的。 Oke, mungkin kita berkata, oke, saya mengerti bahwa Natal yang utama adalah Yesus Kristus telah datang sebagai bayi mungil. 是的，我认识知道耶稣基督来 Sebagai bayi mungil. 成为一个婴孩， Tetapi malaikat berkata penekanannya bukan bayi mungil. 但是天使的讲道不是那婴孩， Bayi yang lemah, yang tak berdaya, yang ada dalam palungan. 在马槽的那软弱的婴孩。 Tetapi jelas malaikat berkata, Yesus yang telah lahir itu adalah juru selamat. 但是最重要的那降生的耶稣就是救主， Penyelamat. 他拯救者， Penyelamat kita dari dosa. 从罪恶里面把我们拯救出 Dari 来， hukuman Allah atas dosa. 从上帝的刑罚中拯救出来。 Yang seharusnya membawa kita kepada hukuman Allah yang kekal dalam neraka. 其实我们要把我们带到地狱里面刑罚， Tetapi karena Kristus Allah yang meninggalkan segala kemuliaan datang menjadi manusia itu. 但是因为他离开了天上的荣华，来到这个世界上， Dan mati di atas kayu salib itu. 死在十字架上， Mengorbankan darahnya, mencucurkan darahnya menjadi pengampunan, menyediakan pengampunan dosa bagi kita. 流出宝血，成为我们的救赎者。 Kita diselamatkan, 我们蒙救赎， diampuni dosanya, 我们的罪蒙赦 dan 免， mendapat hidup yang kekal. 我们得做了永生， Dan kita menjadi anak-anaknya. 我们成为他的儿女， Dan dia menjadi bapa kita. 他成为我们的天父， Dan dia menyediakan surga yang menjadi tempatnya, juga akan menjadi tempat kita. 他为我们预备了天堂，成为我们的地方，就是他在哪里， Dan yang menarik, 吸引人的。 di sana dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 那里说大喜的信息是关乎万民的， Berarti bukan hanya untuk orang Israel, 不是单单以色列人， tetapi seluruh bangsa. 那是所有的民族。 Kalau dikatakan seluruh bangsa, 如果论到所有的民族， berarti termasuk untuk saudara dan saya. 那就包括你和我。 Kalau begitu, 若是这样， kesimpulannya 他的结论， bahwa sukacita Natal ini, 圣诞节的喜乐， Yesus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, 耶稣来到世界上成为拯救者， itu adalah kebutuhan setiap kita. 这是我们每个人的需要， Termasuk setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. 包括我们今天来到这个地方的每一个人。 Berarti saya butuh Tuhan Yesus. 我需要耶稣。 Tidak jarang kita yang dilahirkan di keluarga Kristen. 我们常常生在基督徒的家庭， Apalagi sudah sejak dari kandungan ibu kita sudah ke gereja. 更何况在母胎中，我们已经来到教会。 Tidak jarang kita yang ada di tempat ini yang termasuk dalam kategori orang baik-baik saja. 我们在这个地方成为都是好人。 Ketika kita mendengar berita ini kita berkata, betul, Yesus Kristus Juru Selamat. 当我们听了，我们就说：“对，耶稣是我们的救赎者。” Tapi untuk orang lain, 但是为别人， yang pembunuh, 那些杀人的犯， nipu orang, 那些骗子， miliaran, atau yang utang nggak bayar, 或者那些借人钱不还的， penjahat-penjahat, 那些恶人、坏人， atau orang lain, 或者那些不好的人， aku enggak.
我没有， Aku cukup baik kok. 我还好， Aku rajin ke gereja kok. 我殷勤到教会， Bahkan aku pelayanan kok. 并且我参与侍奉。 Dan tidak jarang mungkin karena pelayanan kita begitu kelelahan. Sampai-sampai kemarin pun habis Natalan. Hari ini pun kita tetap rajin ke gereja. 并且很累，昨天我来到教会，今天还要再来。 Bukankah semua kebaikanku itu cukup untuk membawa aku ke surga? 岂不是这一切好处可以把我带到天堂吗？天上吗？ Maafkan, 对不起， firman Tuhan katakan tidak cukup. 上帝的话说还不够， Karena dosa 因为罪 itu upahnya hanya satu, yaitu maut. 它的代价就是死。 Rajin ke gereja tidak membuktikan bahwa kita tidak berdosa. 我们殷勤到教会，并不代表我们没有罪。 Kita bergumul dengan dosa tiap hari. 我每天都与这个罪恶、犯罪征战。 Kalaupun kita sekarang dianggap orang baik, bukan berarti kita tidak berdosa. 如果今天我们被称为好人，并不表明我们是好，没有犯罪， Hanya masalahnya orang lain nggak tahu dosa kita. 只是别人不知道我们的罪。 Tapi orang lain nggak tahu bukan berarti Tuhan nggak tahu. 如果别人不知道，并不表示上帝不知道。 Firman Tuhan jelas katakan kesukaan besar ini untuk seluruh bangsa. 圣经说，大喜的信息是关乎万民的。 Berarti untuk saudara dan saya juga yang bergumul dengan dosa. 那么也包括你和我在那里与罪恶征战的。 Dan kita butuh juru selamat ini. 我们需要这个救赎者， Sehingga ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, 让我们可以相信耶稣基督， kita boleh diampuni dosanya 我们的罪蒙赦免， dan memperoleh hidup yang kekal. 让我们得着拯救。 Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音3章16节， Kita baca sekali lagi 我们再次 bersama. 读。 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Yang kedua, 第二， karena Kristus sukacita Natal itu, karena dia hadir untuk menjadi juru selamat kita. 因为呢，圣诞节的喜乐，他来让我们把喜乐带来， Maka kita perlu mengalami akan sukacita Natal 所 ini. 以我们需要来经历这个圣诞的喜乐。 Dan menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengalami akan sukacita Natal ini? 问题在是否我们已经经历到圣诞节的喜乐？ Roma 10 ayat 9 sampai 10. 罗马书第10章第9、第10节那里说？ Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。 Berarti ada satu keputusan yang kita harus buat. 就是有一个决定我们要做的。 Mungkin kita berkata, aku kan sudah menjadi orang Kristen lama. 你可以说我已经很久做基督徒， Aku sudah aktif pelayanan. 我已经参与侍奉， Tapi itu tidak identik membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 那必表明我们真正相信耶稣， Menjadi satu pertanyaan, 成为一个问号。 apakah aku sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? 是否我已经相信并且接受耶稣成为我个人的救主？ Karena firman Tuhan katakan mengaku dengan mulut, 因为心里 percaya dalam hati. 因为心里圣经说，口里承认，心里相信。 Satu waktu ketika saya masih SMP dalam sebuah persekutuan,
当我还在初中的时候，在一个交通会里面， ada satu hamba Tuhan berkhotbah dan mengingatkan betapa pentingnya untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan 有一个 Yesus. 上帝的仆人在提醒何等重要的，就是带出坚定的心的。 Saya lahir dari keluarga Kristen. 我是基督徒家庭出身， Bahkan sejak dalam kandungan ibu saya pun sudah pergi ke gereja. 现在在我母胎中我已经到教堂。 Dan pada waktu mendengarkan firman itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan masa saya belum percaya sih? 当我听了那篇道的时候，我心里说：难道我还没相信主吗？ Bukankah aku sudah sekolah minggu selama ini? 岂不是我已经参加主日秀了？ Dan aku rajin pelayanan. 我已殷勤参与侍奉。 Tetapi sekali lagi hamba Tuhan itu mengingatkan penting mengambil putusan. 但是那个神的仆人告诉我，拿出决定很重要。 Tapi dia menekankan satu hal penting lain. 但是他强调一句话， Tapi tidak perlu bolak-balik untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. 不需要邀请耶稣来回进到我们心中， Karena Tuhan Yesus ketika engkau undang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, 因为当你接受耶稣成为你救主的时候， maka dia akan masuk ke dalam hatimu dan dia tidak keluar masuk. 并且他住在你心中，他并不进进出出， Dia senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. 他在你生命中成为你的救主。 Saat itulah terjadi pergumulan dalam hati saya. 那个时候，我心中有一个挑战、 Waduh, 征战。 kalau gitu Tuhan, 如果这样子做， kalau seandainya saya undang engkau sekarang, 如果现在我邀请你， ternyata engkau sudah aku undang, 其实我已经邀请你， berarti aku salah dong. 那么我是错了。 Tapi kalau aku berpikir aku sudah ngundang, 但是我认为我已经请了， tapi ternyata belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 但是还没有邀请耶稣成为我个人的救主， aku juga celaka. 那么我就有祸了。 Maka saya berkata dalam doa pada waktu itu kepada Tuhan, 那个时候我就祷告， begini Tuhan, 主啊， kalau memang aku belum ngundang, 如果我还没有邀请你， aku hari ini mengambil putusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 今天我就决定邀请你做我个人的救主。 Tetapi kalau sudah, 若是已经， biarlah hari ini menjadi pengingat momen penting bahwa aku sudah di dalam Tuhan Yesus. 再次提醒强调我已经接受耶稣基督。 Pengalaman setiap orang untuk terima Tuhan Yesus berbeda. 接受耶稣基督，每个人的经验不一样。 Tetapi mungkin yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu Saudara mungkin pengalaman seperti saya. 可能你的经验跟我的一样， Karena kita bukan orang Kristen baru. 因为我们是新的基督徒， Kita sudah orang Kristen lama tapi dalam ketidakjelasan iman kita. 但是我们很久了，因为我们的信心我们还不清楚。 Jauh lebih penting mengambil keputusan dan menjadikan itu momentum pengingat aku sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. 需要我们在这去强调，我已经接受耶稣基督。 Dan firman Tuhan katakan ketika kita sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat sukacita besar Natal itu. 圣经说，当我们已经接受耶稣，我们心中有大喜乐。 Tapi mungkin saudara berkata, masa sih aku kok rasa biasa saja ya? 可能你会说，我们为什么没有感觉到？ Menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kita belum pernah ngundang 可 Tuhan 能 Yesus. 你还没有邀请耶稣基督。 Tapi mungkin kita berkata, sudah kok. 可能你说我已经邀请了， Tapi mungkin 可能 kita ingat-ingat kembali pengalaman itu. 我们再次回想我们的经验。 Saya ingat benar ketika hari itu 我还记得那一天， mengambil keputusan. 当我决定了， Sukacita Tuhan itu memenuhi hati. 我信主耶稣的主的喜乐充满我的心。 Ibaratnya ada beban yang selama ini aku tanggung. Aku berusaha selalu menjadi orang baik. Aku berusaha selalu menjadi anak baik. Aku berusaha untuk hidup kudus. Tapi selalu mengalami masalah, kegagalan, ketidaksempurnaan.
我那个时候就经历到，我要成为一个真正的跟随主的，但是我面对各种各样的挑战。 Tetapi ketika itu aku tahu dosaku ditanggung oleh Tuhan Yesus. 那个时候我清楚知道我的罪已经被他所 Hutang 担当， dosaku ditanggung oleh Tuhan Yesus. 我的罪他为主耶稣为我担当， Dan aku mendapatkan hidup yang kekal itu. 我得着了永远的生命， Ada sukacita besar. 有大喜乐。 Dan saya yakin itu juga kita alami. 我想这也是我们每个人经历到的， Tetapi dengan berjalannya waktu, 但是因为时间的过去， dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk, 问题许多的问题的产生， karena perjuangan hidup, 我们这个生活上的奋斗， menghadapi masalah keluarga, anak-anak, pertumbuhan, 面对孩子，面对家庭， mungkin pelayanan, 面对侍奉、 pekerjaan, 工作、事业， ekonomi yang nggak pasti, 不稳定的经济， pandemi kemarin, 这个新冠肺炎的产生， kehidupan manusia ke depan, dunia yang serba tidak pasti. 面前人类的生活不能这个确定， Tanpa sadar sukacita itu mulai luntur. 无形当中那个喜乐降低， Tidak sadar mungkin kita juga ikut terbawa. 可能我们也被牵连到， Orang lain bicara khawatir, kita ikut khawatir. 别人挂虑，我们也跟着挂虑； Orang bicara nggak ada harapan, kita juga rasa nggak ada harapan. 别人在讲没有盼望，我们也感受到没有盼 Orang 望； bicara negatif, kita ikut negatif. 别人讲负面的事，我们也想到负面的事。 Firman Tuhan katakan, alami dan hidupi. 神的话说：“你要经历，你要活出来， Hidupi akan sukacita Natal itu. 你要活出那圣诞的喜乐。 Karena Tuhan Yesus, malaikat jelas katakan sukacita itu Yesus Kristus juru selamat. 因为天使说，那大喜的信息是耶稣基督是救主， Sukacita keselamatan. 是这个大喜这个拯救的喜乐。 Sukacita keselamatan itu melampaui apapun. 救恩的喜乐远超过了一切， Bukan dipengaruhi oleh luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. 不是受到外来的影响，那是里面影响出来。 Ketika ekonomi sulit, kita kehilangan sukacita. 当经济感到困难的时候，我们失去了喜乐； Ketika ekonomi baik, kita cuan, kita sukacita. 当我们赚钱的时候，我们心中喜乐。 Nah, itu sukacita yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. 那就是被这个环境所影响的喜乐。 Ketika kita sembuh, kita sukacita. 当我们病医好了，我们喜乐； Tapi ketika kita sakit, kita kehilangan sukacita. 当我们在病痛当中，我们就失去了喜乐。 Itu sukacita yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. 那个喜乐就是受到环境的影响， Dari luar ke dalam. 从外面进来的。 Tetapi sukacita yang Tuhan Yesus berikan, sukacita keselamatan itu dari dalam keluar. 但是主耶稣所赐给的喜乐是从里面出来的。 Memang saya tahu situasi sekarang nggak mudah. 我知道现在的情况不好， Apalagi pada waktu masa pandemi, 更何况这个新冠肺炎的期间， apalagi juga dapat berita sana sini bahwa COVID-nya mulai muncul lagi. 在听到这个新冠又在发生， Ada kekhawatiran-kekhawatiran. 有挂虑的产生。 Tetapi kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, 但是如果我们在耶稣基督里面， bukan kita mendinai atau menganggap enggak ada itu semua masalah. 并不是说我们完全认为那没有事情， Tetapi kita menyadari, aku enggak sendirian menghadapi masalah ini. 但是我们却清楚知道，我并不是一个人在那里担当， Karena aku bersama dengan Tuhan Yesusku, 因为我是与我的救主耶稣在一起， yang menjadi juru selamatku. 成为我的救主。
sekaligus yang menjadi Bapakku, 成为我的天父， menjadi gembalaku, 成为我的牧者， menjadi 我 penolongku, 的拯救者， menjadi pelindungku, 成为我的保护者， penopangku. 我的拥护者。 Dan itu yang membuat kita tetap berdiri teguh dan tetap bersuka cita. 这一切使我们可以仍然站立得住，仍然喜乐。 Karena aku nggak sendiri. 因为我们不是孤单的， Aku nggak mengandalkan kekuatanku sendiri. 我不是依靠我自己的力量， Terlebih aku tidak menjadi musuh dari Allah 我也不是成为上帝的仇敌， karena dosaku. 因为我的罪， Tetapi karena dosaku sudah diampuni. 因为我的罪蒙了赦免， Allah ada di pihakku. 上帝在我的一边， Aku bersama dengan Tuhan menghadapi hidup ini. 我与主去面对这个生命生 Kalau 活。 begitu, kenapa aku kehilangan sukacita? 如果这样，为什么我失去喜乐呢？ Nah, Bapak Ibu Saudara, 各位弟兄姊妹们， kehidupan kita 我们的生命生活， itu seringkali bicara lebih banyak daripada mulut kita, apa yang kita katakan. 跟常常经历比起我们嘴讲出来的。 Kadang ketika hidup kita itu beda dalam arti positif. 当我们的这个在好的一面有所区别的时候， Ketika orang pesimis, kita tetap optimis. 当别人悲观，我们乐观； Ketika orang bicara selalu yang khawatir, kita selalu bicara pengharapan. 当别人常常讲到挂虑的事，我们讲到就是有一个盼望。 Orang melihat ada yang beda nih. 那么别人就会看出我们有所不同。 Ada apa? 为什么？ Apa rahasianya? 秘密在哪里？ Dan itu menjadi pintu yang terbuka untuk langkah ketiga, beritakan sukacita. 那就成为一个门，成为传扬喜乐的门。 Kita perhatikan para gembala. 我们看那些牧养的人， Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 牧养的人看见就去传扬，所有的人就感觉惊奇。 Para gembala itu sudah keheranan ketika di malam gelap itu tahu-tahu bertemu dengan malaikat. 其实那些牧养的人已经感觉到很惊讶，因为在那深夜可以见到天使。 Dan mereka dalam dorongan Tuhan, mereka excited untuk malam itu juga pergi ke Bethlehem, masuk ke dalam kota Bethlehem untuk mencari bayi Yesus. 并且他们有一个推动力，就在那天晚上到伯利恒城去寻找耶稣基督 Dan 婴孩。 ketika mereka ketemu, yang mereka beritakan apa? 当他们看见、遇见了他们所听到的， Jelas ya dikatakan memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 就是论到那孩子的话， Berarti bukan bicara tentang yang lain. 就是没有不是讲别的事。 Berita yang harus kita sampaikan jelas adalah tentang Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 当然所传扬的就是关于耶稣基督我们的救主。 Maafkan, kadang-kadang kita karena semangat memperkenalkan Tuhan Yesus, kita memperkenalkannya agak kurang tepat. 常常我们因为太这个激动，所以还这个传的不正确。 Ketika mengunjungi orang yang sakit, 当我们看见就去探访病人， tentu orang sakit rindu untuk sembuh. 当然病人需要 Saking semangatnya kita berkata, percaya Tuhan Yesus supaya kamu sembuh. 所以你就对他说，要相信耶稣，你就的病得好。 Loh, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Amin. 主耶稣他能医所有的疾病，阿门。 Tetapi dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak semua penyakit disembuhkan. 但是在耶稣的侍奉当中，不是所有的疾病他都去医。 Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus supaya kamu sembuh, 如果你对他说，你要相信耶稣，你的病会好， berarti yang kita perkenalkan Yesus Kristus Sang Penyembuh, 那么你所传的就是耶稣是医人的， bukan Juru Selamat. 不是救主。
Nah kalau dia kemudian percaya Tuhan Yesus tidak sembuh, 如果他信了耶稣，他并没有被的痊愈， apa yang terjadi? 那么发生什么呢？ Dia akan tinggalkan Tuhan Yesus. 他要离开主， Dia akan kecewa Tuhan 他要 Yesus. 失望， Dia salah menangkap tentang Tuhan Yesus. 他对耶稣的认识错了。 Ketika ada yang sharing, aduh mengalami masalah rumah tangga kah, masalah bisnis, kita katakan, percaya oh Tuhan Yesus, maka Tuhan menyelesaikan semua masalahmu. 当别人在谈论他们的所发生的问题，我们对他说：“你相信耶稣，你的问题会解决。” Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah, amin. 对，耶稣会解决任何事情。 Tetapi cara Tuhan menyelesaikan dan bagaimana Tuhan menyelesaikan, itu Tuhan punya kedaulatan untuk memutuskan. 但是主耶稣怎么解决，他要不要解决，那是他的主权。 Yang ada dalam pikiran orang sedang masalah adalah masalahku ini selesai dengan cara yang aku pikirkan. 常常有问题的那些人，就是我的这个问题要用我的方法去解决。 Kalau dia percaya Tuhan Yesus dan ternyata masalahnya tidak selesai, 但是他相信了耶稣，他的问题还没有解决， dia akan kecewa dan tinggalkan Tuhan. 他要失望，他要离开主。 Malaikat bicara jelas. 天使很清楚的说， Yang diperkenalkan yang menjadi sukacita Natal yang besar itu bukan Yesus sang penyembuh. 天使所传讲的救主耶稣，不是那医人的主， Bukan Yesus sang penyelesai masalah. 不是那解决问题的救主， Tapi Yesus sang juru selamat. 那是救赎主。 Karena masalah keselamatan itu jauh lebih penting dari masalah apapun di dunia ini. 因为我们的救主所的拯救，远超过了世上所有的问题的产生。 Karena masalah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bernilai kekal selama-lamanya. 因为在耶稣基督里面的救恩远超过了永恒性。 Sedangkan masalah yang kita hadapi hari-hari hanya bersifat sementara. 其实我们所面对的各样问题只是暂时。 Karena itu yang terutama yang bersifat kekal itu yang kita harus beritakan. 因为那么那关系到永恒的事，我们应该去传扬的。 Dan dikatakan semua orang butuh Tuhan Yesus. 每一个人都需要耶稣基督， Karena berita itu untuk seluruh bangsa. 因为那个信息关乎万 Gak 民。 ada orang di dunia ini yang gak punya masalah dengan dosa. 没有世界上没有一个人没有因为罪的问题而 Karena 发生。 firman Tuhan jelas katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为圣经说，世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀， Sehingga semua orang butuh. 所以每个人都需要。 Bagaimana kita membagikannya, 我们应该， memberitakannya? 我们应该怎么去传扬呢？ Beberapa saran praktis. 就是一些签名。 Yang pertama, 第一方面， mari kita jangan egois dulu. 最主要我们不要太自私。 Kita sering tanpa sadar tuh begini. 我们常常不自觉， Kalau kita punya masalah, 如果我们有问题， kita bagi-bagikan kepada orang. 我们分给别人， Kita cerita pada orang. 我们跟别人讲。 Tapi begitu kita dapat sesuatu yang baik, 当我们接受好的一面， apakah kita dapat cuan, 当我们赚钱了， dapat 我们 bonus, 得到赏金 atau 了， dapat sesuatu yang positif, 或者得到好处， kita simpan baik-baik. 我们自己收存， Kenapa? Karena kita takut 因为我们怕 apa yang baik itu nanti orang lain akan ambil 这 dari 个 kita. 好的宝贵被别人拿去。 Tetapi dalam hal keselamatan, 但是在救恩方面， kita tidak perlu takut. 我们不需要害怕。 Terlalu egois kita kalau lihat orang yang sedang berjalan menuju neraka, lalu kita katakan, ya kita tutup mulut kita, seakan-akan kita berkata, silakan jalan terus saja ke sana. 当我们看见别人走向地狱的，我们静静的，我们对他说：“请你走。” Tentu ketika kita tahu di situ ada jurang, ada orang yang sedang berjalan di situ dalam kehidupan keseharian, bagi teman-teman yang sering
naik gunung atau atau apa, kita tahu ada bahaya, mulut kita langsung ngomong jangan ke sana ya, di situ bahaya. 当然，当前面有一个坑、有一个危险的时候，我们当然对别人说：“你不要到那边，那边危险。” Kita kenapa? Kita terima anugerah keselamatan itu cuma-cuma, bagikan juga cuma-cuma ke 我 orang 们 lain. 白白的领受，我们也应该白白的去传扬， Kedua, jangan takut atau sungkan. 不要害怕，不好意思。 Kadang kita berpikir, aduh nanti kan dianggap kristenisasi. 可能这个你会认为他们会认为你在宣传宗教。 Bukan, yang kita kenalkan Yesus Kristus pribadi. 我们所介绍的是耶稣基督他的个 Karena 人， yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. 因为拯救我们的是耶稣基督， Bukan gereja, 不是教会， bukan agama, 不是宗教， bukan sinode, 不是聚 bukan 会， aliran, 不是那个宗派， tapi pribadi Yesus Kristus. 那是耶稣自己。 Jangan sungkan. 不好意思。 Bapak Ibu pernah punya pengalaman sharing, ceritakan tentang ketika orang sakit, kemudian dia punya masalah, aku kenal, pergi ke dokter itu bagus. 当我们让别人告诉我们他的病情的时候，我们常常一定会介绍他，你到那个医生，因为那个医生很好。 Apakah itu menyerang orang? 难道那是在攻击人吗？ Bukan kan, justru kita memberitakan kabar baik. 其实我们在传好消息。 Saya ingat sekali ketika saya dengan istri dengan semua pergi makan. 我记得我跟我太太去测的时候， Kemudian ketemu dengan jemaat. 遇到会友， Kemudian dia tanya, oh senang ya makan rujak cingur ya? 他问我你爱吃rujak cingur吗？ Iya. 我说是的。 Lalu dia bilang, oh kalau kamu suka, coba di tempat itu jauh lebih enak, jauh lebih bagus daripada tempat ini. 如果你爱吃，你到那个地方，别的地方那边更好吃。 Wah, saya pikir itu sesuatu yang baik. 我认为那是很好， Kenapa dia mau share pengalamannya? 因为他有介绍他的经验。 Nah, kita sering mau share tentang di mana belanja yang bagus dan murah, di mana makan yang enak, di mana dokter yang bagus. Tapi kenapa mulut kita seakan-akan terkunci ketika bicara tentang Yesus Kristus? 我们常常去介绍关于好的医生、好的菜馆、好吃的地方，但是我们却很少去宣传耶稣基督。 Yang ketiga, jangan berdebat atau memaksa. 第三就是不要辩驳，不要强逼。 Kita cuman ceritakan. 我们只是讲， Dia mau terima nggak terima, itu urusan dia dengan Tuhan. 他接受不接受他的事。 Sebagaimana jemaat tadi yang memperkenalkan tempat makan yang enak, dia bukan maksa dan berkata harus lo ya, kemudian besok ditelepon, kamu sudah ke sana atau enggak? 好像我刚才这个介绍好吃的地方的，当然他不是在那里勉强，特地打电话叫他一定要去那边吃， Karena kalau itu sedikit memaksa, 因为那是在强逼人， tetapi menjadi kewajiban kita menceritakan. 那是成为我们的责任去传讲， Lalu doakan. 为他祷告。 Sebelum kita ngomong, doain Tuhan, aku rindu supaya dia boleh kenal Tuhan Yesus. Aku mau mulutku bisa menceritakan. Tolong siapkan hatinya. Tolong aku juga bisa 当我 menyampaikan. 们还没讲的时候，我们先祷告，把这件事情交在主手中，让主自己帮助我们。 Lalu beritakan dengan santai, jangan tegang, kayak mau khotbah saja. 并且我们很轻松的在那里诉说、讲论， Seperti kita memperkenalkan dokter yang kita kenal. 好像我们介绍出名的医生， Atau kita kenalkan tempat makan yang enak. 或者我们介绍好吃的地方， Kita kenalkan Yesus Kristus. 我们介绍耶稣基督。 Mungkin dari pengalaman pribadi kita. 可能从我们个人的经验， Bagaimana kita boleh menjadi anaknya. 我们怎么成为他的儿女， Bagaimana Tuhan menolong kita. 上帝怎么拯救帮助我们， Mengampuni dosa kita. 赦免我们的罪。 Dan yang terakhir, 最后 itu adalah mengundang atau mengajak ke gereja. 邀请他到教堂， Apalagi momen Natal.
跟和特别在这个圣诞节的庆祝期间， Memang perayaan Natal sudah lewat kemarin, 圣诞节的庆祝已经过去， tapi kebaktian Natal masih ada. 那么圣诞的崇拜还在，还没有。 Dan biasanya teman kita, orang yang kita kenal, sahabat kita, lebih agak sedikit terbuka untuk momen-momen penting itu. 常常我们的朋友他们跟关于这样的气氛更吸引人。 Mungkin kita berkata, aku ada Natalan, yuk sama-sama tak jemput mungkin. 我们有教会有这个圣诞的敬拜，我接你。 Dan kalau dia merespon positif, doakan lebih kenceng supaya hatinya siap ketika datang. Mungkin dia datang hanya ingin lihat sesuatu, tapi biar dia bertemu dengan Tuhan melalui momen itu. 可能他有好的这个反应，我们就邀请；可能他要只是来看看，那是很好的机会。 Sebagai penutup, 一个结束。 berita apa yang kita beritakan selama ini? 那么我们以往我们所传讲的是什么？ Kita ini, dunia ini dengan media sosial dan telekomunikasi yang lengkap, berita itu setiap hari membombardir kita. 社会的这个传播新闻，每一天都在那里，在四周围，在那里宣传给我们。 Baik berita online, demikian juga lewat media sosial dan sebagainya. 借着网络的消息，所以各种各样的新闻都在那里让我们看见。 Tapi kalau mau jujur, sebagian besar adalah yang negatif. 但是多数都是负面的、不 Tentang 好的， perang, tentang sakit penyakit, tentang pelecehan, tentang kekerasan, tentang semua yang buruk. 就是那些不好的消息、打仗的消息、这个侵犯别人的消息、这个攻击别人的新闻， Kita terima itu. 我们都在那里接受。 Lalu pertanyaannya, apa yang Penting. kita bagikan ke orang lain? 那我们怎么传给别人呢？ Tidak jarang kita terima negatif, kita kirim juga ke orang lain negatif. 同样的，我们常常把这些不好的消息也告诉别人， Kita sharekan juga ke lingkaran circle kita. 我们在那里在我们四周围在那里宣传。 Jadi kita menjadi agen pemberita negatif. 那么我们成为一个介绍负面消息的传播者。 Bukankah justru di tengah-tengah dunia yang kesannya dalam krisis dan negatif ini, mereka butuh yang sukacita, yang positif, yang berpengharapan itu. 其实，在这个负面的情况、不好的社会状况里面，我们所需要的去传扬的是那些正面的、好的一面的消息。 Apa yang menjadi tagline di media sosial kita? 那么我们的新闻网络，他们所公布的是什么？ Apa yang ada di story kita? 在我们的新闻里面是什么？ Yang bisa dibaca orang. 是别人所可以看的。 Bukankah dunia membutuhkan berita sukacita Natal itu? 世界所需要的岂不是圣诞节的喜乐吗？ Kenapa tidak ayat pernyataan dari berita malaikat kita taruh di story kita? 为什么我们不把天使所报给大喜的信息，在我们的网络中转播出去？ Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 近日，在大卫城为你们降生了一位救赎主。 Sambil kita doakan, 我们一面祷告， sehingga biarlah berita itu mereka terima dan Tuhan bicara lewat berita itu. 但这个信息他们接受，上帝在那里工作。 Ada dua orang bertetangga, 有 dua 两 keluarga bertetangga. 有两个邻居， Pada hari Minggu pagi, 他们在礼拜天的时候， ada satu tetangga yang belum percaya, dia pagi-pagi benar keluar dari rumahnya. 一个邻居他们还没有相信主，早上出门， Ketika dia keluar rumah, dia ketemu tetangga sebelahnya yang adalah anak Tuhan. 当他出来的时候，一见隔壁的人是基督徒， Dia berkata, ini hari Minggu, hari libur, aku mau pergi golf. Yuk ikut sama-sama aku.
那个不幸就说这个礼拜天我要出去打高尔夫球，我们一同去。 Tapi tetangganya menjawab, oh maaf, hari ini hari Minggu, aku harus pergi ke gereja. 但是基督徒却说对不起，我今天是因为礼拜天我要到教堂。 Minggu depannya terjadi seperti itu lagi. 下个礼拜同样的发生， Bulan depan terjadi seperti itu lagi. 下个月同样的又这样发生， Sampai tahun depan setiap minggu terjadi seperti itu lagi. 直到明年还仍然那样的事发生。 Hal itu berlewat sampai 10 tahun. 过了10年， Sampai satu waktu, 一个时候， pagi minggu itu tetangganya berkata, hari ini hari Minggu, aku mau pergi golf, yuk ikut aku. 今天礼拜天我要打高尔夫球，来跟着我。 Dia berharap ada jawaban yang berbeda. 他希望有不同的答案， Tetapi anak Tuhan itu menjawab yang sama. 但是那个神的儿女，他同样的 Maafkan, hari ini hari Minggu, 对不起，今天是礼拜天， aku harus pergi ke gereja. 我要到教堂。 Tetangganya yang belum percaya itu nggak tahan. 那个不信主的他忍受不住， Dia berkata, 10 tahun, 他说10年了， setiap hari Minggu, 每个礼拜天， setiap aku mau pergi, 每次我要去， aku ajak kamu untuk pergi main golf. 我邀请你去打高尔夫球， Tapi dalam 10 tahun, 但是在10年里面， tidak pernah sekalipun 你从来没有一次 kamu ajak aku ke gereja. 你邀请我到教堂， Kamu hanya berkata, aku nggak bisa karena hari ini aku harus ke gereja. 你只是对他说我今天不能够，因为我要到教堂。 Itu nggak masalah buatku. 那对我没有问题， Tetapi yang menjadi masalah, kenapa kamu tidak pernah mau mengajak aku untuk pergi ke gereja? 但是问题在于为什么你没有邀请我到教堂？ Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lingkaran luar hidup kita. 其实我们完全不知道在我们四周围的事。 Kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh tetangga kita, teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Kita tidak pernah tahu. 我从来不知道我们的邻居、我们的朋友所发生的事。 Gak pernah tahu kehausan hati mereka, 我们不知道他们干渴的心， kekosongan hati mereka. 心中的空虚， Tetapi dengan kita tutup mulut terus, 因为我们只是闭口， bagaimana mereka bisa mendengar akan sukacita Natal yang sejati itu? 他们怎么可以听到那圣诞的喜乐呢？ Bagaimana mereka mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu? 他们怎么能够认识那救主耶稣基督？ Biarlah Tuhan tolong mulut kita tidak terus terkunci rapat. 求主帮助我们，让我们人不再闭着我们的口， Tetapi mau terbuka untuk memberitakan sukacita Natal. 还是要愿意诉说圣诞的喜乐。 Mari kita berdoa. 我们祷告。Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Engkau sekali lagi mengingatkan kami, tugas kami, apa yang harus kami lakukan, yaitu memberitakan sukacita Natal kepada orang di sekitar kita. Kau pakai kami Tuhan, melalui firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami tahu sungguh tanggung jawab kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan, keberanian, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Seperti malaikat memberitakan berita itu kepada gembala. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, pakai dia, sehingga tetap menjadi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.